Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadir. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang alhamdulillah sekalian, alhamdulillah pada hari ini sekali lagi Allah kurniakan kita untuk berkumpul di surau yang mulia ini dengan tujuan yang sangat murni, yaitu untuk bersama-sama menambahkan ilmu, meningkatkan iman dan menyempurnakan amal, sehingga kita menjadi hamba Allah sebaik-baik hamba Allah. Memang setiap mukmin mempunyai cita-cita untuk menjadi hamba Allah sebaik-baik hamba Allah, karena hanya dengan menjadi hamba Allah sebaik-baik hambanya sahaja seseorang mukmin itu baru mampu melakukan apa juga suruhan Allah, meninggalkan apa juga larangannya dengan sempurna, hingga menjadi sebaik-baik amal. Karena Allah perintah kita supaya bertakwa dan bertawakal. Bukan sebarang takwa, sebarang tawakal. Bukan hanya asal bertakwa dan juga bukan asal tawakal, tapi ketakwaan yang sebaik-baiknya, tawakal yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bukakan rahsia bagaimana cara kita mau melakukan ketakwaan dan tawakal sebaik-baik ketakwaan dan tawakal. Cuma kita mungkin tidak sedar, ya. Walaupun kita baca Quran, bukan saja baca Quran, walaupun seorang hafiz, mungkin tak sedar apa yang Allah sebutkan di dalam Quran mengenai kaedah nak mencapai amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, macam mana nak mencapai? Allah dah sebut dalam Quran, tapi itulah kita tak sedar. Saya telah ingatkan semua, ya, dalam kuliah saya yang akhir-akhir ini berkenaan dengan amalan zikrullah, hikmahnya lebih besar daripada hikmah solat. Tetapi orang ramai tak tahu. Yang mereka tahu solat itu tiang agama, banyak pahalanya. Sedangkan dalam Quran Allah beritahu, ya, bahwa sesungguhnya zikrullah itu lebih besar hikmahnya. Makanya karena tak tahu, maka kita
tidak berzikir. Begitu juga ya, oleh kerana kita tak tahu apa yang Allah terangkan dalam Quran, kaedah atau cara untuk meningkatkan iman, apa itu amalan kita sehingga menjadi sebaik-baik amal, maka kita tetap beramal seperti biasa. Kalau kita kritikan dengan sebenar-benar dan pahami, insya-Allah apa yang Allah sebut tentang cara kaedah mencapai amalan yang terbaik, insya-Allah kita tak melakukan solat asal solat, kita tak berpuasa asal puasa, kita tak bersedekah asal sedekah, tapi insya-Allah seluruh amalan yang diperuntukkan maupun yang disunatkan, usaha kita meninggalkan larangan Allah akan menjadi sebaik-baik amalan atau amalan yang terbaik. Karena di dalam Quran Allah gunakan terbaik, ahsan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad. Ya Muhammad, engkau bagi tahu pada para hamba-Ku, engkau bagi tahu betul-betul kepada para hamba-Ku sehingga hamba-Ku itu tahu mengenai perkhabaran yang benar daripada-Ku, yaitu daripada Allah, kepada para hamba-Ku bahawa Aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin. Para hamba-Ku itu ialah, Bismillahirrahmanirrahim, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para hamba-Ku itu yang Engkau beri perkhabaran atau sampaikan perkhabaran daripada Aku, itu ialah mereka-mereka yang bila mendengar pengajaranku daripada Quran, daripada sunnah, lalu mereka lakukan dengan amalan yang terbaik, fayattabi'una ahsanah. Daripada ayat ini kan kita tahu, dapat kita simpulkan, sekiranya kita mau mencapai amalan yang terbaik, mestilah kita capai terlebih dahulu ya derajat atau tingkat atau gelaran atau apa-apalah istilah ya hamba Allah. Kita mesti capai dulu ya kedudukan kita di sisi Allah menjadi hamba-Nya. Selagi kita belum menjadi hamba Allah ya, tidak diakui sebagai hamba Allah, maka bila kita beribadat, insya-Allah kita tak boleh mencapai ibadat yang terbaik, amalan yang terbaik, ahsan. Kan kita dah dapat jawapannya. Soalan macam mana kita nak lakukan ya, ibadat yang terbaik? Jawabnya, mestilah kita menjadi hamba Allah. Itu jawabannya. Selagi kita tidak menjadi hamba Allah, sebenar-benar hamba-Nya, maka bila kita beribadat, ibadat kita insya Allah tidak akan menjadi sebaik-baik ibadat. Ini cukup jelas. Kemudian timbullah soalan, kalau gitu macam mana, kalau begitu penting ya derajat hamba Allah, kedudukan hamba Allah, maka macam mana kita nak jadi hamba Allah? Macam mana kita nak jadi hamba Allah? Macam mana kita nak jadi hamba Allah?
Hamba Allah yang sempurna ialah Nabi kita Muhammad SAW. Diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam Quran. Ya. Jadi soalan tadi macam mana kita nak jadi hamba Allah? Itu. Macam mana kita nak jadi hamba Allah? Malam tadi dalam kuliah malam tadi pun saya sudah sebut. Cuma mungkin siapa yang dengar dia tak sedar. Sebab malam tadi saya banyak cerita tentang fikir. Untuk mencapai taraf hamba Allah, ya, tak ada jalan lain sesudah kita tunaikan rukun Islam yang 5, ya, sesudah kita tunaikan kewajipan-kewajipan lain, ya, tak ada cara lain, mestilah, ya, mestilah menjadi ahlu zikri, ahlu zikri, ahli zikir. Apa istimewanya ahli zikir ni? Kalau menurut kata setengah ulama tasawuf, mereka ni berkata ahlu zikri ahlullah. Ahli zikir itu ahli Allah. Makna ahli Allah tu ialah orang-orang yang rapat, ya, orang-orang yang rapat dikasihi oleh Allah. Ahlu zikri ahlullah. Tapi banyak, ramai orang Islam yang masih berdolak-dalik. Saya sembahyang pun zikir, saya baca Quran pun zikir. Memang selama kita menganggap kita solat, kita sudah berzikir, kita puasa sudah berzikir, maka kita akan jauh daripada menjadi ahlullah. Sebenarnya, ya, amalan zikir ni memang satu amalan yang khusus. Kalau kita solat memang ada maksud zikir, tapi bila kita solat saja tak berzikir, amalan zikir kita tak buat. Sebab di dalam Quran Allah bezakan, Allah sebut zikir lain, solat lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Yang akhirnya wa yasuddakum, dan syaitan itu sentiasa menghalang kamu pertama an dzikrillah, daripada zikrullah. Yang kedua wa anis shalah, kedua daripada solat. Kan Allah sebut, ya, zikrullah lain, solat lain. Jadi bermakna kalau kita banyak solat, kita mendakwa aku sudah berzikir kerana aku sudah banyak solat. Solat juga zikir. Itu tidak menyempurnakan amalan zikrullah. Sebab Allah sebutnya wa yasuddakum, dan syaitan itu sentiasa menghalang-halang kamu an zikrillah, daripada zikrullah, wa anis shalah, yang kedua solat. Ini kan Allah sebut berbeza antara zikrullah dengan solat. Sebab itu siapa yang menganggap aku dah solat bermakna aku dah zikir, aku dah banyak solat bermakna aku banyak zikir, ini tertipu, ya. Ini tertipu, menyalahi apa yang Allah sebut. Baru-baru ni saya tu entah macam mana, saya buka YouTube, ya, terbukalah seorang syekh yang hebat,
Janggutnya, pakaiannya, dari mana saya pun tak tahu. Tapi dia menerangkan mana lebih utama, baca Quran ke zikrullah dalam bulan Ramadan. Dia jawab, yang lebih utama ialah zikrullah. Tapi tuan-tuan, setakat itu saya dah okey lah. Dia betul ni Syekh ni, dia ada kedoktoran, nama pun saya lupa. Amalan yang utama di bulan Ramadan ialah zikrullah. Sejuk saya rasa, ini betul ni. Bila dia cakap-cakap, berapa saat kemudian, tetapi kita naklah mengetahui bahawa zikrullah itu macam-macam jenis. Antaranya baca Quran. Dia dah yutan balik. Jadi amalan yang utama di bulan Ramadan ya baca Quran. Karena baca Quran itu zikir yang terbaik. Itu tak betul. Mula-mula dah elok ya. Hati saya dah sejuk, ini bagus saya. Tapi dia U-turn tu, U-turn 360 darjah. Akhirnya dia suruh orang ramai baca Quran. Jadi kan orang yang mendengar, kalau gitu tak payah zikir. Ini saya ni betul. Tiba-tiba saya cakap macam ni, orang tengok rupa saya, tengok dia pun orang lebih percaya dia. Betul kan? Dia orang Arab, ada PhD juga, dia fasih bahasa Arab. Tapi sayang, bila dia bercakap macam itu, dia tak ikut tarekat. Dia tak ambil mana-mana tarekat. Kalau dia seorang ahli tarekat, dia tak akan bercakap itu. Macam mana pun. Sebab orang Arab yang alim tu ramai lagi cakapnya bukan macam itu. Dia tetap membezakan zikrullah, baca Quran yang lain. Sebab itu Rasulullah sendiri pun bersabda, ya Ali alaika bi zikrillah wa tilawati kitabih. Ya Ali, wajib di atas engkau. Maknanya tujuh Ali, walaupun ditujukan pada Ali, di depan Ali, cuba kita letakkan kita juga duduk di keliling sana Ali. Betul tak? Cuba kita letakkan diri kita di belakang sana Ali. Kita dengar sabda Nabi ini. Ya Ali, makna wahai umatku semua, alaikum bizikrillah, wajib di atas kamu berzikrullah wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya Al-Quran. Jadi Syekh tadi betul tak? Banyakkan baca Quran, zikir tak apa, boleh tinggal. Sebab itulah tuan-tuan ya, Rasulullah bersabda ya, yang bermaksud sebaik-baik ya orang beriman itu yang hidup di kurun aku, kurun pertama, kemudian diikuti oleh mereka yang hidup di kurun kedua, kemudian diikuti oleh mereka yang hidup di kurun ketiga. Rasulullah jamin ya, umatnya yang hidup kurun pertama, kedua, ketiga ini menjadi sebaik-baik umat Islam. Makna sebaik-baik umat Islam itu apa? Ilmunya sebaik-baik ilmu, imannya sebaik-baik iman, amalnya sebaik-baik iman, semua sebaik-baik ya. Inilah yang digelarkan salafus salih, orang-orang yang salih di zaman awal, kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Bermakna ya, bermakna ilmu, iman, amal orang-orang mukmin ini semakin
lama meninggalkan zaman Nabi semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Dia tak akan semakin naik tak. Saya pernah terangkan di sini, kalau kita gambarkan iman orang-orang mukmin, iman umat Nabi Muhammad ni daripada zaman Rasulullah sampai sekarang, grafnya daripada atas turun ke bawah. Ya, graf itu bermula daripada atas, daripada bumbung tu turun sampai ke bawah. Zaman sekarang ni abad 15 mungkin sudah nak sampai tanah. Sebab itulah ilmu apa saja yang ada di dalam dada orang mukmin ni semakin kurang, semakin hilang, semakin hilang. Dia bukan macam konsep agama yang dikonsepkan oleh orang-orang Kristian, orang Barat. Orang Barat dia terbalik, ya. Agama masa dulu di bawah, lepas tu gerak dia naik. Sekarang zaman moden, pemikiran agama makin tinggi, makin memuncak. Tapi Islam tak, menurun. Boleh faham tak ni? Siapa tak faham, tanya yang faham. Sebab itulah tuan-tuan, kita kadang-kadang baca ayat itu berkali-kali, tapi kita tak faham, ya? Kan saya dah sebut banyak kali, ya, akhir-akhir ini, ya. Apa itu? Ayat 45 surah Al-Ankabut, ya? Sentiasa dibaca oleh khatib pada khutbah yang kedua, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Penutup apa? Khutbah kedua jemaat. Khatib itu kalau dia bertugas 30 tahun, dia dah baca 30 tahun. Dia ada sedar tak? Ada ambil hal tak apa yang dibaca? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Susah, ya. Cuba jumpa khatib-khatib yang sudah bincang, ya. Ustaz ada pernah teliti tak makna ni? InsyaAllah. Saya tak, saya baca je. Saya baca je. Kita semua, kami pun dengar je. Jadi macam manalah tuan-tuan? Kalau dulu zaman sahabat, dengar saja ayat Quran yang berkaitan, masa itu juga buat, ya? Masa itu juga pakat-pakat. Antaranya cerita, ya, sesudah Nabi wafat, ada perkumpulan orang Islam, ramainya tak disebutlah. Tiba-tiba dalam kumpulan orang Islam itu sahabat, ya, ada sahabat baca Quran. Bila baca Quran sampailah ke ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hingga akhir ayat. Terus ada seorang sahabat bangun, mari kita berzikir ramai-ramai. Ayo bangun berzikir, la ilaha illallah. Ini ada riwayat, ya, yang disebut oleh ulama macam tu. Macam mana pekanya para sahabat terhadap ayat-ayat Quran bila menyebut sesuatu yang berkaitan zikir, mereka tahu zikir, ya. Kalau tidak ketika itu nanti kita balik berzikir, ya, ingat mengingat. Tapi sekarang tidak. InsyaAllah seorang khatib dia bertugas, ya, daripada dia bermula kerja, ya, sampai dia pencen. Kalau dia sekarang pencen 60 tahun, dia dah baca tiap-tiap minggu. Wala dzikrullahi akbar, dia tak tahu. Malahan mungkin dia tak senang hati dengan orang-orang tarekat. Mungkin apa ni ahli tarekat?
murid saya dekat Ipoh. Rumah dia dekat Surau, di taman. Satu malam itu dia sengaja ada kuliah. Yang bagi kuliah malam itu seorang imam daripada masjid. Imam ini memang pahaman Wahbi. Jadi murid saya ini sengaja, aku nak pergi ke Surau, dekat-dekat nak bang Isyak. Kira-kira 10 minit lagi nak bang, dia pergilah ke Surau. Sampai Surau itu 5 minit lagi nak bang. Bila murid saya ni tercongok saja, ustaz imam yang bersyarah itu nampak dia. Apa kata orang yang bersyarah ni, ustaz ni, saya minta izin ya, tambahan 15 minit lagi. Saya nak cakap lebih panjang lagi. Dia perlu masa 15 minit, minta izin pada AJK ya. Imam ini bercakap apa tuan-tuan ya, dia nampak murid saya ni, dia tahu murid saya ni ikut saya, ikut tarekat. Dia bercerita lah, dia buru-buru ke tarekat. Saya nak ambil peluang, nak ingatkan tuan-tuan, janganlah ikut mana-mana tarekat. Orang tarekat ni dia jaga diri dia, saya dengan jemaah berzikir dia. Hal lain, hal negara ke apa ke, dia tak peduli. Saya pernah tuan-tuan masa saya ngajar di Maya, kalau saya sebut nama ustaz itu tuan-tuan kenal, tapi tak perlu saya sebut. Dia ngajar dekat Fakulti Pendidikan. Saya mengajar Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sastra ya. Bila dia ngajar ya, calon-calon cikgu ni, kebanyakan mereka ni asalnya murid saya juga. Lalu bila dapat ijazah buat pendidikan, ustaz ni cakap apa? Siapa yang tidak melibatkan diri pada politik berarti dia mandul. Nak tengok ustaz yang mandul tu, Jabatan Pengajian Islam, Ustaz Jahid, dia mandul. Itu murid-murid saya yang ambil ijazah diploma tu, ambil diploma, murid saya. Akhirnya mereka ramai-ramai jumpa saya. Ustaz itu cakap begini, kata doktor ni mandul. Tak apalah, saya memang lelaki, mana nak mandung. Lalu saya ceritakan ya, baik, dia ngajar universiti, saya ngajar universiti Seri, betul tak? Saya ada profesor media, dia tak ada lagi. Siapa mandut? Saya duduk di kampung Melayu Seri Kondang, saya buat masjid, saya buat sekolah agama rakyat. Dia ada buat tak? Dia nembang masjid ada, sekolah agama tak ada. Siapa mandul? Dia mandul, saya tak mandul. Dia ngajar masjid, saya ngajar masjid, sama-sama, betul tak? Jadi saya urai itu. Kata saya, kamu timbang sendirilah ya. Itu tuan-tuan ya. Begitulah. Jadi kita berbalik semua tadi ya. Bila kita mau beramal, menjadikan amalan kita terbaik, teorinya macam mana? Mesti kita menjadi seorang hamba Allah. Nak jadi seorang hamba Allah, mesti menjadi ahli zikir. Kata ulama tasawuf, ahlu zikri ahlullah ya. Ahlu zikri ahlullah. Disambung lagi, wa khasatuhu, orang-orang yang khusus di sisi Allah. Wa julasa'uhu, orang-orang yang duduk di majlis Allah. Ada 3 ahlullah, khasatuhu, wa julasa'uhu. Jadi kalau orang mukmin yang macam ini ahlullah ya, ahlullah, ahli ini kita tahulah kalimah ahli. Awak ahli parti apa? Saya ahli UMNO. Awak, saya ahli parti PAS.
Itulah, ini bukan ahli pati, ahlullah. Faham ni? Wa khasatuhu, orang-orang yang beriman yang khusus. Jadi amnu khusus apa? Mungkinlah ketua pemuda, ketua kaum ibu. Kalau pas, ya sama saja. Ya. Ahlullah wa khasatuhu wa julasa'uhu, arti yang hampir kepada Allah. Ini ahli zikir. Jadi kalau dah macam ini bila beribadat, kita bayangkan. Cuba kita telitikan. Betul ke ahli zikir itu ahlullah wa khasatuhu wa julasa'uhu? Betul ke tidak? Betul ke dia jadi hamba Allah? Saya dah cakap banyak kali, cuma mungkin tuan-tuan perlu saya terangkan macam mana nak dikaitkan antara amalan zikir ini dengan sifat hamba Allah yang sebaik-baik hamba Allah. Kan malam tadi saya pernah sebut ni, kata Ibn Attallah, la tadruki dzikra li'adami khudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka fi adami dzikri asyaddum alaika fi dzikrihi fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadatin wa min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a khudurin wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madkur fama dzalika 'alallahi bi'azizin. Jangan kamu tinggalkan zikir. Maknanya apa? Terus zikir. Terus zikir macam mana? Sepanjang masa. Seberapa yang boleh. Kesungguh-sungguh. Disebabkan apa sebab orang tak berzikir? Sebab macam tak ada apa kesan pun. Ada murid saya, dia tinggalkan tarekat Naqsabandi. Bila saya perintah murid lain, cuba kau tanya kenapa dia tinggalkan tarekat kita. Dulu bukan main lagi. Apa jawabnya? Saya tinggalkan tarekat kerana sebelum saya masuk tarekat saya ada Allah. Bila saya masuk tarekat, Allah hilang. Betul ke? Orang yang betul sebelum dia bertarekat, dia tak jumpa Allah. Dia bertarekat, dia rasa berserta dengan Allah. Betul kan? Jadi itu menandakan dia tak beramal. Betul kan? Jadi kenapa kita dapat tarekat, kita tinggalkan tarekat? Kata Ibn Attallah, sebab yang utama dia berzikir tak ada rasa apa pun. Dia berzikir tak ada rasa apa. Kalau sembahyang okey, puasa okey, dengar kuliah okey, tapi zikir tak ada apa, kosong saja. Ada juga yang menjawab, ya, saya tengok dalam rukun Islam yang 5 tak ada pun zikir. Buat apa kita nak tambah-tambah? Apa nak tambah-tambah yang tak ada dalam Islam? Itu berarti dia tak pernah dengar keterangan ataupun ayat-ayat yang menyebutkan zikrullah. Sebabnya ayat Quran dia paling banyak menyentuh tentang zikrullah, paling banyak, berbanding dengan ibadat lain, berbanding dengan yang menyentuh tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang akhlak. Paling banyak ayat Quran menyentuh tentang zikrullah. Ini penyelidikan sudah dibuat. Saya baca dalam hasil penyelidikan itu. Sekurang-kurangnya dalam laporan itu ada lebih daripada 63 ayat yang menyentuh tentang zikrullah. Jadi kata Ibn Attallah, jangan kamu tinggalkan zikir disebabkan ketika kamu zikir kamu rasa tak ada apa-apa.
hati kamu tak boleh ingat Allah, lalai juga, sama saja zikir tak zikir. Kalau dah rasa sama saja, tentulah dia terdorong untuk keluar. Sebab itu ada seorang murid Imam Ishaq, sama-sama saya belajar dulu, seorang ustaz di kampung sekunder. Satu hari jumpa dekat restoran, minum, makan roti canai. Saya mula datang, duduk sebelah, minum-minum. Dia tanya, doktor, zikir Allah tu apa yang doktor dapat? Dia boleh tanya itu, dia ustaz tu. Kalau badan dia lebih kecil daripada saya, memang saya lempang. Geram sangat. Seorang ustaz dia boleh tanya gitu. Apa yang saya jawab, tuan-tuan? Kata saya tak dapat apa-apa. Saya tak dapat apa-apa. Duit RM1 di bawah tempat duduk saya, lepas zikir pun tak ada. Jadi kata saya tak ada apa-apa. Yang saya dapat zikir. Tapi saya yakin dah apa Allah janjikan, fadhkuruni adzkurkum. Hendaklah kamu ingat aku akan ingat kamu. Dapat Allah ingat kita, jadilah. Tapi akhirnya perbualan itu pendek, tutup. Tapi sangat menyentuh hati saya sampai sekarang. Dia ustaz tu dan sudah bersuluk. Macam mana tu? Jadi begitulah ya. Memang syaitan itu disebut tadi wayasuddakum, syaitan itu sentiasa menghalang kamu an zikrillah wa anis solah. Dua amalan yang dijaga betul oleh syaitan, apa? Zikrullah dan solat. Sebab itulah kita nak kena baik-baik ya. Jadi kata Ibn Athaillah, kita nak tengok tadi ya, betul ke ahlu zikri itu ahlillah? Kata Ibn Athaillah, kalau gitu hendaklah kamu terus berzikir. Terus berzikir. Mudah-mudahan Allah akan tingkatkan zikir anda daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah. Yang menjadi masalah ni bila kita zikir di peringkat permulaan, namanya zikir ghaflah. Kita berzikir, hati kita tak berubah, lalai juga. Ini jadi masalah. Kata Ibn Athaillah, sungguh-sungguhlah zikir. Nanti Allah mudah-mudahan tingkatkan zikir kita daripada zikir lalai kepada zikir sedar. Hati kita mula dihidupkan. Yang malam tadi saya sebutkan, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dzulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Kenapa Allah hidupkan hati yang mati? Karena berzikir. Sesudah kami hidupkan, waja'alna lahu nuran, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Itu kan hebat sebenarnya ni. Firman Allah ni hebat. Bila kita berzikir, Allah tingkatkan zikir kita daripada hati kita lalai, dijadikan hati kita ni yaqadah, hidup, sedar. Bukan itu saja, dimasukkan oleh Allah nur hidayatnya dalam ruang hati. Sudah berbeza kan, itu sudah berbeza hati orang ini. Hati yang yaqadah dengan hati ghaflah lain. Bedanya antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Hati yang mati dengan hati yang hidup berbeza. Karena ada nur yang yamshi finnas. Dengan nur itu orang tersebut dapat mainkan peranan penting menyebarkan kebenaran Allah di kalangan masyarakatnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Orang yang hatinya lalai dapat ilmu,
Orang yang hatinya sudah dihidupkan oleh Allah dapat ilmu, tapi tentunya berbeza. Tentunya berbeza, ya. Karena orang yang hatinya hidup, ilmunya Allah sampaikan dalam hati. Orang yang hatinya ya lalai, Allah nak bagi tapi hati tak boleh terima, ya, karena tak ada persediaan pada akal saja. Nah, itulah orang yang lalai inilah, ya, ilmunya pada akal inilah dinamakan orang awam. Sekalipun dia ustaz, sekalipun dia imam, sekalipun dia mufti, sekalipun dia qadhi, karena ukuran yang dibuat ialah hati. Sebab itu nanti di akhirat kita semua terperanjat. Pasal apa? Orang yang benar-benar tinggi di sisi Allah ditinggikan, orang yang rendah direndahkan. Surah Waqiah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Hari akhirat itu hari di mana Allah meninggikan yang tinggi, ya. Khafidatun untuk merendahkan yang rendah, meninggikan yang tinggi. Khafidatun rafi'ah. Rafi'ah itu meninggikan. Mana tak terperanjat kita, tuan-tuan? Cuba kita bayangkan di hari akhir. Terperanjat tak? Terperanjat. Nah, mungkin tuan-tuan anggap saya ini tinggi, tengok sana, saya lebih tinggi dari tuan. Terperanjat tak? Ya. Profesor-profesor, ya, yang memanglah sampai profesor emeritus, tengok di sana, saya orang kampung saja nampaknya lebih tinggi. Terperanjat. Sebab di sana yang tinggi tetap tinggi, yang rendah tetap rendah. Di dunia yang rendah boleh tinggi, yang tinggi boleh rendah. Betul tak? Ini di dunia macam tu. Jadi sebab itu bila kita terus berzikir, Allah ubahkan. Perubahan ni insya-Allah kita lalui. Tapi zikir itu biasanya zikir darajat, iaitu zikir yang kita ambil, yang kita amalkan dari mana-mana tarekat. Tarekat banyak, ikut sajalah. Cuma syarat-syarat di sana, guru yang memimpin kita itu mesti cukup syarat-syaratnya, ya. Ada orang yang belajar Naqsabandi menemui saya, astagfirullah, ini bukan Naqsabandi, ya. Ditunjukkan, bukan dicerita saja. Inilah yang diajar oleh guru saya. Guru saya namanya sebulan. Astagfirullah. Bila kita tengok guru dia ni tak ada latar belakang pendidikan agama, jadi guru agama, jadi syekh dalam tarekat Naqsabandiyah, ya, tak ada. Sehingga saya tanya, bila awak dibayarkan? Saya dibayarkan 2 tahun lepas. Macam mana cara dibayar? Ditunjuk buka. Ni. Sekaligus 6 tarekat dibayarkan. 6 tarekat. Astagfirullahaladzim. Kenapa 6 tarekat? Dia mengaku memang dia syekh dalam 6 tarekat ni. Kalau awak tengok ini saja pun dah cukup lah, awak wajib tinggalkan. Tak ada syekh tarekat macam ni, ya? Ini auta saja nak meyakinkan awak bagaimana hebatnya diri dia. 6 tarekat. Kalau hamba Allah ni cakap saja, mungkin saya tak percaya. Dengan salinan tu, salinan kertas, buku tu, inilah 6 tarekat dibayangkan sekali, tuan-tuan. Astagfirullah. Jadi kita berbalik semua tadi, ya. Dihidupkan, diberi cahaya, ya. Sebab itulah berzikir ni memang betul. Kata Ibn Athaillah, bila dihidupkan, mula hati itu dihidupkan, disedarkan, ditingkatkan dari ghaflah kepada yaqظah, diperjelaskan,
oleh Ibn Atillah dengan katanya, ketika itulah kata Ibn Atillah, awrada alaikal waridah litakuna bihi alaihi waridan. Macam mana Allah merubahkan hati kita yang lalai kepada yaqadha, kepada sedar. Kata Ibn Atillah, Allah limpahkan dalam ruang hati anda nur intibah, nur yaqadha, cahaya yang membolehkan hati anda itu sedar, bangun, hidup. Bila hati anda bangun, sedar, hidup, maka ketika itu hati anda mulai merasa menerima berbagai kurniaan daripada Allah, kurniaan rohani, kurniaan ilmu, kurniaan berbagai kesedaran hubungan diri dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hebatnya itu. Jadi berbezalah dengan orang yang lalai dengan orang yang hati intibah atau yaqadha. Inilah dinamakan salik. Ini namakan gulungan salik, bukan awam lagi. Ini orang-orang sufi terangkan, ini ada dalil-dalilnya, menerusi pengalaman tajribah perjalanan mereka. Mereka rekodkan perjalanan ini, ya. Ibn Atillah itu dia bercakap gitu, dia merekodkan pengalaman dia. Sudah dilalui, kalau tidak macam mana beliau boleh sebut, ya. Ya. Itu semua dengan hidayah Allah. Kemudian kata Ibn Atillah, daripada mudah-mudahan ditingkatkan lagi daripada zikir yaqadha kepada zikir hudur. Ini bermakna cahaya yang Allah limpahkan dalam ruang hati tadi lebih terang benderang. Disebutkan oleh Ibn Atillah kesannya, aurada alaikal waridah liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharriruka min rikil asar. Maksudnya, kalau anda terus berzikir sesudah zikir yaqadha, Allah akan tingkatkan zikir anda kepada zikir hudur. Caranya, Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur hudur, nur iqbal, yang lebih terang, yang lebih apalagi cemerlang, lebih dayanya berbanding dengan nur sebelumnya. Apa kesannya? Liyatasallamaka min yadil aghyar, untuk menyelamatkan hati anda daripada pengaruh makhluk. Wa yukharruka min rikil asad, dan memerdekakan hati anda daripada dihamba oleh makhluk. Di sinilah ya, orang yang berzikir mula menjadi hamba Allah. Ya, di sinilah zikir ini, zikir hudur inilah hati kita mula merdeka. Pengaruh makhluk hilang. Pengaruh makhluk ini kan hebat, tuan-tuan. Karena kita hidup di alam syahadah, alam nyata. Apa saja sekitar kita mempengaruhi hati. Betul tak? Betul. Macam mana nak hilangkan pengaruh ni? Zikir. Bila sampai zikir tingkat yang kedua, ketiga, zikir hudur, Allah masukkan dalam ruang hati kita nur hudur, nur iqbal, maka hati kita itu sudah memandang Allah. Hati kita terlepas daripada dipengaruhi oleh makhluk. Makhluk yang paling jahat, yang senang mempengaruhi hati kita, apa dia? Nafsu kita. Ustaz-ustaz ngajar jangan ikut nafsu, jangan ikut nafsu, tapi tak sebut macam mana ustaz cara supaya kita jangan ikut nafsu. Kita mujahadah lah. Macam mana ustaz cara mujahadah? Sungguh-sungguhlah jangan ikutkan nafsu, berbelit-belit. Tapi dalam tarekat tidak. Nak lepaskan hati kita ni, hati kita daripada pengaruh nafsu yang jahat itu, zikir. Bila sampai kepada zikir hudur, ketika itulah Allah masukkan nur hudur dalam hati,
hati kita ni diselamatkan oleh Allah daripada pengaruh makhluk, dimerdekakan oleh Allah daripada dijadikan hamba oleh makhluk. Makhluk yang paling jahat dalam diri kita, apa dia? Nafsu kita. Tapi kita jadikan dia kawan. Kawan baik lah, penasihat pula tu. Jadi ini kan terang, nak jadi hamba Allah itu mesti zikir. Ini ibratullah ni bukan sebarang orang, tuan-tuan. Dia seorang alim di bidang fiqh dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki. Tapi dia ikut tarekat Saziliyah. Mula-mula dia pun tak percaya tasawuf, tak percaya tarekat. Kan saya dah cerita asalnya datuknya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini memusuhi Abu Hasan Sazali, ulama yang dikatakan sebagai apa itu, pengasas ataupun yang mencetuskan amalan tarekat Saziliyah. Syekh Abdul Karim ini ulama fiqh dalam mazhab Maliki. Syekh Abdul Karim ini kata Syekh Abu Hasan Sazali ini memang sesat. Ulama Maghribi pun kata sesat. Kerajaan Maghribi halau ke Mesir, memang dia sesat. Jadi kempen Syekh Abdul Malik ini sudah meracuni masyarakat Islam di Iskandariah pada masa itu. Abu Hasan Sazali ada murid tak? Ramai juga. Murid-murid Abu Hasan Sazali ini, tuan-tuan, dia tak sabar. Kempen Syekh Abdul Malik ini didengar oleh murid-murid Abu Hasan Sazali. Murid Abu Hasan Sazali tak sabar jumpa Syekh Abu Hasan. Tuan, melampau betul Syekh Abdul Karim ni, izinkan kami nak bunuh je. Apa kata Syekh Abu Hasan Sazali? Tak boleh. Kamu ingatlah apa yang Rasulullah pesan, apa yang Rasulullah buat ketika ditentang begitu hebat oleh kaum Quraisy. Kan Rasulullah berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Kamu berdoalah macam tu. Ya Allah, bagilah hidayah Syekh Abdul Karim kerana dia tak tahu. Mudah-mudahan nanti kalau dia tak belajar ilmu kita ini, anaknya. Kalau anaknya tak mau belajar juga, mungkin cucunya. Betul. Bila cucunya Ibnu Athilah Iskandari ini dah besar, dah jadi ulama, dia juga mulanya menentang. Menentang siapa? Pengganti Syekh Abu Hasan Sazali yang bernama Abu Abbas Mursi. Ini apa Abu Abbas Mursi ini? Belajar ngajar ilmu yang bukan-bukan. Ilmu itulah, ilmu inilah, panaklah, apalah. Dia tentang macam datuknya, macam ayah dia. Tapi kerana saya yakin, kerana doa murid-murid Abu Hasan Sazali yang mendoakan seperti yang disuruh oleh gurunya, supaya Allah beri hidayat kepada Syekh Abdul Karim. Kalau tak dia, anaknya. Kalau tak anaknya, cucunya. Betul dia. Satu masa Ibnu Athilah ni dia terfikir, tiba-tiba je, selama ni aku benci, aku musuh Abu Abbas Mursi ni tak pasal-pasal. Ini aku salah. Kalau dia salah, kalau dia sesat, tentu ada bukti kesesatannya. Kalau dia betul pun ada buktinya. Aku tak pernah pun dengar. Itu mendorong dia apa, tuan-tuan? Curi-curi dengar. Jadi satu malam dia pergilah ke majlis ilmu Abu Abbas Mursi.
Dia duduk di belakang, nyuruh-nyuruh. Kalau sekarang nyuruh belakang tiang agaknya. Dia dengar sampai habis syarahan Abu Abbas Mursi. Apa yang didengar itu dilaporkan oleh Ibn Athilah dalam sebuah kitabnya, Lataiful Minan. Tak salah saya. Apa kata beliau? Bila aku dengar ucapan Abu Abbas Mursi pada malam itu, aku dapati seluruh kata-katanya itu adalah merupakan mutiara-mutiara ilmu yang sangat berharga, yang saya rasa mengalir terus daripada Allah ke lidah Abu Abbas Mursi. Malam itu juga saya minta izin untuk menjadi muridnya. Inilah Syekh apa tadi, Ibn Athilah Skandari. Cuba tengok perjalanan dia daripada datuk pada bapak pada dia. Begitu mahal nak dapat tarekat. Akhirnya itulah pengalaman itu direkodkan dalam bukunya yang dinamakan Al-Hikam Ibnu Athaillah. Di antara hikmah itu tadi yang menyebutkan zikir tadi. Bila zikir sampai ke tingkat yang ketiga, zikir tingkat hudur ma'allah, pada masa itulah hati kita ini dibebaskan oleh Allah daripada pengaruh makhluk, dibebaskan oleh Allah daripada diperhamba oleh makhluk, maknanya jadi hamba Allah. Kerana itu nak jadi hamba Allah dengan apa? Dengan zikir. Tiba-tiba baca Quran sudah ada zikir. Mana nak dapat? Kemudian kata Ibn Athilah yang terakhir, tak apalah saya ulang-ulang ni, kerana dengan ulang-ulang tu baru faham kadang-kadang. Ada di antara murid saya, sekat sekali je dah dapat. Ada murid saya 10 kali semakin kelah, makin bercerahru. Kerana Allah Ta'ala tu nak beri hidayah tu tak tentu masanya, ikut dia, ikut kehendak dia. Saya tuan-tuan pengalaman saya lah, baca Quran tu dah satu juga. Kalau surah Ar-Ra'd tu dah baca, Yasin dah baca, macam tu lah. Dalam seminar Sufi Kebangsaan kali kelima di Pusat Islam Kuala Lumpur, pembukaannya itu dimulakan dengan qiraah, dibaca oleh seorang qari, saya lupa, dia baca surah Ra'd. Antara ayat yang dibaca tu apa dia? Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil khazanati as-sayata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'i wa azwajihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini antara ayat yang dibaca. Ketika itu saya rasa ayat ini menjelaskan apa dia intisari orang-orang yang berzikir akan terbentuk apa yang Allah sebut dalam ayat-ayat ini ketika itu. Sebab itu saya katakan tadi kita dapat hidayah daripada Allah ni masa Allah tentukan. Kadang-kadang dalam macam ni, kadang-kadang ketika susah. Jadi kita berbalik semua tadi kesimpulannya, bila sampai zikir tingkat hudur, kita sudah menjadi hamba Allah, mulai menjadi hamba Allah. Apa sebab? Karena hati kita dibebaskan oleh Allah daripada pengaruh makhluk,
hati kita dimerdekakan Allah daripada perhambaan makhluk, berarti hati kita sudah menjadi hamba Allah. Betul. Nak jadi hamba Allah, amalannya mesti zikir. Ini pengalaman Ibnu Athilah, ya. Akhir sekali sifat kehambaan kita itu jadi mantap, jadi kekal, ya, sampai mati. Ya, kehambaan kita sempurna, amalan kita menjadi sebaik-baik amalan. Inilah yang diakhiri zikir tingkat yang keempat, yaitu zikir tingkat ghaibah. Ghaibah ni bahasa Melayu ghaib. Apa yang ghaib? Lain daripada Allah hilang, Allah saja. Dan itu akan kekal sampai mati. Kalau kita jaga, tak jaga hilang, ya. Dekat Felda sini kan ramai, saya minta maaf kalau ada siapa di sini, apa itu, jutawan segera, betul tak? Tapi jutawan segera ni hilang segera, orang ramai juga. Saya baca dalam apa tu, berita harian, jutawan segera sudah pungut besi burung, keluar di berita harian berapa tahun dulu, betul tak? Jadi gitu juga bab-bab kerohanian ni Allah dah kurnia dah, ya? Tinggal lagi kita tak jaga, kita boros, jadi hilang, Allah ambil balik. Ini Allah bagi amaran dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika li'anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini lain daripada ayat yang disebut dalam surah Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu lain, ini ayat lain. Ayat yang saya bacakan ni, zalika li anna Allah, dimakan itu kerana sesungguhnya Allah lam yaku mughayyiran, tidak mengambil nikmatan an'amaha, apa-apa juga nikmat yang dikurniakan kepada seorang. Allah dah bagi satu-satu nikmat kepada kita, Allah tak ambil balik, ya. Bahasa Melayu apa? Tak buruk siku, Allah tak ambil balik, kecuali orang itu berubah hati, ya. Dulu kan main lagi, ada suluk sampai suluk 10 kali turut-turut. Tiba-tiba akhir-akhir ni ada buat apa nak suluk, buat apa nak tikir-tikir. Itu berubah hati, Allah ambil balik lah. Maknanya kalau kita jaga nikmat zahir batin, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat apa saja, kalau kita jaga, Allah tak ambil. Kalau tak jaga, kita abaikan, berubah hati, rajin datang sini, tiba-tiba apalah nak masuk surau itu jalan kecil, kalau dah sisir kita kena ke tepi, betul tak? Betul. Surau itu tak panas, atapnya sting saja, macam-macam dah. Jadi apa saja tuan-tuan, kalau kita tak jaga, ini kita maklum lah, tak jaga habis lah, tak jaga mesti habis, Allah ambil balik. Jadi yang akhir sekali, zikir ghaibah ni. Zikir ghaibah ni kata Ibnu Athilah, ya, aurada alaikal warida liyukhriyuka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Zikir yang terakhir ni, zikir ghaibah ni, kita disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Itulah zikir ghaibah. Ketika sampai zikir ghaibah ni, nur yang Allah masukkan ke dalam ruang hati kita diistilahkan nur al-wisal, nur yang menyampaikan kita kepada hakikat dan ma'rifatullah, menyampaikan kita ke derajat ihsan. Ketika itulah kita terasa
seolah-olah melihat Allah. Pengalaman seolah-olah melihat Allah ni apa sebenarnya? Tuan-tuan mungkin pernah dengar keterangan daripada ustaz-ustaz, tapi pagi ini perlu saya nak beri keterangan ikut apa yang saya faham, ya, ikut apa yang saya pelajari, ya. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihat Allah. Ini apa maksudnya? Ya. Maksudnya bila kita sampai zikir ghaibah yang lain daripada Allah ghaib, inilah fana. Ghaib itu fana lah. Yang lain daripada Allah hilang. Yang kita rasa wujud hanya wujud Allah, kan fana itu. Yang lain daripada Allah hilang, fana kan? Kullun man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu ayat daripada surah Ar-Rahman. Kullun man alaiha fanin. Apa saja makhluk yang ada di alam semesta ni hilang lenyap kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku besok bila hari kiamat. Apa saja habis hilang. Matahari, bulan, bintang, apa saja hilang semua. Yang wujud ketika itu kekal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiamat betul, besok satu masa. Tetapi ya, apa yang disebut oleh Allah, kulun man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini fana majazi. Ketika sampai ke tingkat ihsan itu, orang yang sampai ke tingkat ihsan itu merasa semua hilang. Yang dia rasa hanya Allah, wujud Allah saja. Itulah fana. Jadi ketika itulah orang tersebut ya merasa wujudnya Allah semata-mata, sehingga Nabi gambarkan seolah-olah memandang Allah, karena tak memandang, merasa kewujudan zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, yang maha suci, lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini mana? Jadi dia jadi seorang muhsin. Daripada muslim mukmin menjadi muhsin. Tapi fana ini berakhir. Sebab itu Rasulullah kata, fa in lam takun tarahu, sekiranya anda tidak lagi terasa melihat Allah, fa innahu yaraka, anda akan merasa bahawa Allah sentiasa memantau diri anda. Inilah baqa' billah, fana billah, baqa' billah. Itulah ahli zikir, ahlullah wa khasatuhu wa julasa'uhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina, li ikhwanina, akhwatina, wa li masyayikhina, wa li dhabil huquqil wajibati alaina, wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika, najaki ma tu'aminu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa asharina wa quwwatina ma akhyaitana wa ja'al warisa minna. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma la tajidu ya maqra hamdina wa la mablagha ilmina wa la tusallin alaina ya Allah man la yarhamna. Allahumma inna nas'aluka tawbata wa inabata wa istiqamata ala syariatil qarawatil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ala haqq. Allahumma man 'alaina bil istiqamati ala syariatil qarawatil bayda.
اللهم طف علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشروق. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. الله يا الله يا رحمن الرحيم يا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين اجعلنا من أوليائك المتقين اجعلنا من أوليائك المتقين واخسرنا بزمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وقنا من شر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل الكريم. Salam alaik ya Habib, salam alaik salawatullah ya Nabi, salam alaik ya Rasul, salam